benda nak abang kat hampa sini? Kita dan lagi kot nak? Dan lagi tak? Dan lagi aku layak liok kering. Okey. Ada satu ini. Okey, ada satu ayat ini. Apa aku nak kata? Ayat ni turunkan dengan kami. Okey, maksudnya okey. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Sabah bin Sawadah Al-Khindi berkata, aku pernah mendengar Umar bin Abdul Aziz berkhutbah. Beliau membacakan ayat ini kemudian berkata, okay, ayat tu aku nak baca ke hampa pun boleh. Sekejap aku baca. Okey, yang kami, iaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan solat, menunaikan zakat dan menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar. Dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Okey, kepada Allah lah. Sebab tu kita kena macam kata wallahu alam, kita kena serah kepada Allah. Okey. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian dia berkata, Umar tadi berkata, ingatlah sesungguhnya ayat ini tidak hanya ditujukan kepada pemimpin saja, tetapi ditujukan kepada pemimpin dan pengikutnya. Macam akulah, aku anggap aku ni sebagai pemimpin. Pemimpin hampa dalam bentuk netizen di dalam aku punya following. Okey, aku pemimpin, hampa pengikut. Jadi aku boleh ambil ayat ini untuk kaitkan dengan aku. Jadi ayat Quran ni macam ni lah, cik. Kita boleh ambil guna. Kita tengok baca dengan mata hati, bukan mata perut. Okey. Mahukah aku beritahukan hak kamu yang mesti dipenuhi oleh pemimpin dan hak pemimpin yang mesti dipenuhi oleh kamu. Pemimpin ada hak ke atas pengikut, pengikut ada hak ke atas pemimpin. Dan boleh guna pengikut dan pemimpin ni dalam konteks ibu bapa dan anak-anak juga. Dalam konteks majikan dan pekerja juga. Boleh guna. Okey, dengar baik-baik. Hak kamu yang mesti dipenuhi oleh pemimpin ialah pemimpin, ibu bapa, majikan. Hak orang bawah daripada pemimpin tu ialah dia mesti memperlakukan kamu sesuai dengan hak-hak Allah yang telah diberikan kepadamu. Seperti mana overtime kena bayar kalau majikan, EPF kena bayar, so kena bayar, itu kena bayar, apa kena bayar. Banyak majikan Melayu, Islam especially ya, tak kira yang kafir lagi, yang tak bayar so yang tak bayar EPF. Datuk Tan Sri pun ada kereta berlambat-lambat, tapi hak pekerja tidak bayar. So tak bayar 6 bulan, setahun dah, EPF tak bayar. Baik, macam-macam lah. Aku tahu semua tu. Okey, kena bayar. Okey, kena bayar. Kalau mak bapak macam mana hak-hak anak-anak, ada macam-macam hak-hak anak-anak kepada kita. Kita kena bagi ilmu kat mereka, makan, minum, pakai, pelajaran, macam-macam. Kena hantar mereka mengaji. Jangan bagi mereka tulis pasal Al-Quran. Kena bagi mereka pelajaran. Kena bagi kecemerlangan dalam hidup. Kena bagi kain baju, perlindungan, bumbung, atap yang terbaik kepada anak-anak jika mereka mampu. Macam mana nak jadi mampu? Kena kerja lah. Tak bolehlah duduk dalam pondok saja. Duduk terlentang. Tak bersih, tak apa. Kena ajak semua tu. Tak boleh. Faham? Sebab tu kau kata jangan jadi miskin. Boleh saja ada tulang 4 kerat, keluar pergi buat kerja. Bila kita tak miskin, bila kita bersih, kita tak menyusahkan ustaz-ustaz lain ya, yang kena pi cari orang-orang susah dan bagi duit dan bela kita. Tak payah. Kitalah puncanya. Bila kita punca, kita menyusahkan orang lain. Tak ke berdosa tu. Dahlah satu hampa pemalas, pengotok dan sebagainya. Hampa jadikan orang lain pula jadi pendosa disebabkan kerana hampa. Lepas tu hampa jadi pula netizen orang lain kutuk orang-orang ni. Tak boleh. Puncanya kita kena cari. Pasal apa macam tu ustaz tu jadi macam tu? Pasal apa? Oh, kerana dia ni lah orang yang susah tu. Bukan aku menghina, tetapi macam aku cakap, susah macam mana pun kita kena ada Islam. Kita kena ada Islam atas diri kita. Kita tak boleh cerca Allah membuat kita hina dan miskin. Ada jalannya. Kita tak boleh meminta-minta. Kita tak boleh minta satu, orang lain pula kalau dia tak minta, kita janganlah duk sibuk pergi bagi. Okey, bila kita sibuk pergi bagi, orang lain tengok pula. Kalau rasa benda tu was-was, jangan tunjuk kepada social media. Kerana social media ni ibarat satu lautan yang hampa akan lepas kalau hampa tak reti guna. Aku harap betul-betul tak reti guna, hampa akan lemas. Aku bercakap secara generalnya, aku tidak membelahi pihak-pihak mana. Dengar betul-betul kalau hampa nak tanya sangat.
Bila kita nak tolong orang sekalipun, aku tak cakap pasal apa. Minta maaf kalau hampa twist ke itu, aku rasa Allah akan pelihara kata-kata aku ini hari ini. Aku terberhenti pula pasal hak-hak tu. Okey, tak apa, kita ingat. Okey, okey. Kita tak boleh. Okey, yang miskin tu miskin lah. Okey. Yang kaya sanggup membantu, itu hak dia juga. Again, kita balik kepada budi. Okey, kita balik kepada budi. Kita balik kepada silaturahim. Semua tu baik belaka. Tetapi apabila budi dan silaturahim kita itu dilihat oleh orang lain daripada mata buta perut dia, masuk lagi dengan benda yang aku cakap tadi, makanya ianya tanda terima kasih itu akan dilihat ada tunjang-tunjang riak dan juga rasuah di bawahnya. Kena lagi dengan apa aku baca tadi. Faham tak? Jadi sebab itu, sebelum kita nak buat benda-benda yang sebegitu, kita kena walaupun benda itu budi, dan walaupun benda itu kita sebutkan sebagai hadiah, bukan sedekah, tetapi pelbagai bentuk orang boleh attack kita kalau benda itu kita paparkan di dalam satu medium yang boleh dilihat orang tanpa justifikasi yang betul. Okey, itu satu. Faham tak? Faham tak? Dan satu lagi aku nak sebut, okey, dalam Islam pun, Islam dah ajak. Okay. Kalau kita pergi rumah orang, tak kira lah rumah tu besar ke, teres ke, double story ke, semi ke, pondok sengit yang berdindingkan zinc ke, itu tetap rumah mereka, kediaman mereka. Dan kita ingat, aku tak cakap siapa-siapa. Kita cakap siapa-siapa. Ingat, aku tak mengutuk siapa-siapa, tapi aku memberikan berdasarkan ilmu yang aku ada di dada, ilham yang Allah jentik pada ketika ini. Tolong, okey, tolong. Bila itu kediaman seseorang, kita nak pergi, kita bagi salam, dia tak jawab. 1 kali, 2 kali tak jawab, 3 kali kita bagi Assalamualaikum, tak jawab. Maka kita kena beredar daripada rumah itu. 1. Okay, itu adab dalam Islam yang dah terbentuk. Mana kata tetamu itu tidak mahu menerima kita, tuan rumah tidak mahu menerima kita walaupun mereka berada di dalam. Kalau dia ada di dalam, dia sebut Waalaikumsalam, tapi dia tak buka pintu, mana kata dia tidak mahu menerima tetamu. Okay? Dan kita tak boleh nak lalu tepi rumah orang, kita nak jenguk ke tingkap dia, ke pintu dia, siapa ada, tak boleh. Sebab itu merupakan privacy. Islam dah sebut privacy. Tetapi sekiranya kita pergi ke rumah orang tersebut, maaf, aku tak mengata sesiapa. Okey, maaf sangat-sangat. Cumanya ni ilmu yang aku tahu. Jadi apabila kita pergi ke rumah seseorang, walaupun rumah itu tidak seperti rumah, dan kita memberi salam dan terus masuk, ya, dan kita membawa kru. Okey, membawa kru. Dan kita mempertontonkan apa yang berada di dalam rumah kepada masyarakat. Jadi, masyarakat yang tidak boleh menerima dan tidak ada justifikasi yang betul, maka dia akan mengundang berbagai fitnah. Dan ini yang kita tidak mahu. Kalau kita bagi salam tanpa kita paparkan, kemungkinan benda yang baik itu, budi yang baik itu akan terus menjadi budi. Tetapi sekiranya kita membuat satu kesalahan sahaja, mungkin, wallahu alam, maka dia akan mengundang kepada ketidakbaikan lah. Jadi kepada pihak yang terkena ini, maka kita kena menerima benda ini sebagai satu takdir, sebagai satu pengajaran kepada kita. Kerana kadang-kadang kita manusia ni, kadang buat jahat pun kita seronok. Buat baik pun kadang-kadang kita terlampau seronok buat baik. Nak buat baik, tak buat baik. Dan kita kadang-kadang terlupa. Okay, dan jadikanlah benda ni sebagai satu peringatan bahawa ada satu benda yang kadang-kadang kita terlupa. Okay, jadi kita kena berbalik kepada agama kita sendiri. Agama ajak berbagai bentuk. Jadi kalau begitu jadinya, jadi kita tak boleh lah bila kita kena lagu tu pun kita kena nak salahkan orang. Dan lepas tu kita kumpulkan pula bala tentera yang menyokong kita. Lepas tu tak boleh, banyak cerita. Aku ni neutral.
kesian tu kesian. Kesian kepada orang yang kena, kesian kepada netizen yang buat dosa kering, kesian kepada orang yang kesian, aku tengok saja. Tapi aku mahu segala follower aku dalam ini tengok dan hadam benda ni betul-betul. Aku tak mengata siapa-siapa. Aku memang bukan jenis nak mengata orang. Aku cengih. Aku kata benda yang tak betul. Okey, jadi tak mau dah benda-benda macam ni jadi fitnah kepada agama. Oi, apa ni? Ustaz dengan ustaz pun bergaduh. Oi, apa ni? Kita ni tak mau. Okey, tak mau benda macam tu. Tolonglah sagi agama lain tengok depa ni apa ni. Ya Allah. Hai, soal kosot. Taik semua ni. Tak mau lagu tu. Okey? Jadi aku melihat kejadian itu sebagai satu kejadian yang susah, mesti kru dah habaq dulu kat rumah. Ya, dah habaq, tapi mesti kru dah habaq. Tak mau, aku tak mau sentuh apa-apa. Okey? Cuma aku kata daripada sudut pandangan aku yang aku nampak saja. Kalau aku salah, minta maaf sangat-sangat. Minta maaf sangat-sangat. Okey? Itulah, tak mau jadi macam ni. Minta maaf tu, aku minta sebab apa? Aku kesian tengok, sedih tengok. Ya Allah, hai. Waktu macam ni, hampa boleh bergaduh. Tolonglah, benda tu bukanlah benda yang tak elok, benda yang elok. Tapi bila kita twist kan, dia akan jadi benda tak elok. Itu yang aku tak suka tengok. Kena ada ilmu, dan sebelum kita komen, kita berbalik kepada agama dulu. Okey? Jadi tak mau tunjuk benda-benda. Macam aku pergi dekat rumah-rumah orang tua tu, daripada situ boleh mencantumkan balik anak-anak dan ibunya, itu okey, sebab itu berumah. Itu ada satu orang kata apa nama tu, aku nak memperlihatkan bahawa inilah dia orang-orang tua yang sebenarnya merupakan satu lubuk pahala. Dan di balik situ hampa jangan duk ingat pula kerana semua orang tua-tua yang duduk situ semua anak-anak mereka tendang mereka keluar. Ada yang anak-anak tu tak mampu jaga. Ada yang anak-anak tu penagih dah masuk penjara. Jadi orang tua tak rasa pandang jaga, kita jaga. Ada anak-anak yang orang kata apa nama tu tak mampu, yang cacat, tak boleh bela mak dia. Jadi macam-macam. Jadi kita yang tengok tu jangan duk dalam hati duk kata oh ni anak-anak derhaka lah, anak-anak itu. Tak boleh. Kena tengok dalam satu situasi yang memberikan balik keinsafan kepada kita. Bukan kita nak pergi terjah marah orang tu, ni tak betul, ni tak kena, awak hang lagu tu, awak hang buat lagu ni. Kita tak tahu asal usul hujung pangkai. Faham tak? Jadi lepas-lepas ni bila dah terjadi perkara-perkara macam ni, maka kita pun kena slow lah. Slow macam aku kata, slow. Kita kadang-kadang teruja nak buat kebaikan pun kita teruja, nak buat keburukan pun kita teruja. Okey? Jadi bila dah jadi benda ni, kita husnuzon sajalah kata benda ni adalah benda yang elok untuk keseluruhan umat Islam di Malaysia, keseluruhan institusi dakwah di Malaysia, supaya kita tidak begitu teruja sangat untuk menggunakan social media ini sebagai satu saluran kebaikan. Faham nak? Ya. Betul. Aku tak kata ustaz tu salah tak salah. Aku tak kata. Jangan twist. Ini aku benci kat hampa ni. Nyofa ya, Kanda. Ya, Dinda. Ada apa, Dinda? Dinda nak sembang dengan Kanda ke apa? Aku tak kata. Tengok tu. Ni semua bencilah aku ni. Don't judge. Tapi aku mengatakan kemungkinan di situ saluran yang dibuat tu tidak kena, sebab tu netizen condemn. Jadi macam tu, faham tak? Ya boy, tulis dengan orang kata tu huruf besar lagi kat aku. Siapa dia tadi tu? Ni aku geram tu. Aku tak kata. Geram masuk sangatlah belah-belah macam tu. Aku tak kata. Cuma aku memberi aku punya pemandangan yang tak buta perut. Pasal apa benda ni terjadi. Sebabnya pihak ni ada buta perut, pihak belah sana ada buta perut, kita ada buta perut. Nilofa dah masuk Datuk. Awak nak ni yang Kanda kah? Amboi cengih aku pun. Request kah? Request lah. Kesian hang Lofa, mesti hang boring kan? Aku adalah juga anak-anak. Hang nasib baiklah boleh tumpang kasih anak-anakan hang tu. Hai Lofa, baru baca kat Telegram tadi. Selama ni pun buat lagu. Tak ada orang condemn pun.
selama ni. Yalah selama ni. Tapi kadang-kadang bila ada orang kata tu, bila kita, tak tahulah aku nak kata, tak minta maaf lah, aku ni minta maaf banyak kan. Sebab apa? Aku takut benda-benda macam ni kadang-kadang. Aku sayang semua ustaz, aku sayang semua netizen, mereka lah juga yang bagi aku ilmu selama ni pun. Kan? Sayang semua. Jadi kita kena berhati-hati. Sebab zaman lah ni, social media ni memanglah dajal. Memang dajal. Apa saja kita buat tu, orang lain nampak. Kalau dulu, orang tak nampak lah ni, orang dah nampak. Dia susah live lah dengan Lofa Datuk. Tadi kita pukul berapa? Asal kita dan Lofa ada kah? Mana dia punya di request tu? Oh, saya nak tengok. Yele petik. Lofa tak request. Dia tengok tapi dia tak request. Okay. Jadi, sayang kat Nilofa tak sayang. Siapa tak sayang? Adik manis. Okay, betul. Takut menimbulkan fitnah. Okay, bahayalah ni. Fitnah ni macam kita bernyawa lah. Tiap kali bernyawa tu, setiap kali tu lah fitnah akan terjadi. Takut tak ada lah Datuk. Sejam dah aku bercakap ni. Ya Allah, ya Tuhan aku. So kan? Okay, baik. Jadi, aku tak habis bercakap tadi pasal kepimpinan itu. Okay, antara kamu dah habis. Okay, hak pemimpin kepada orang yang mengikutnya, kepada jalan yang lurus dengan kemampuannya. Adapun kewajipan kamu terhadap pemimpin adalah taat kepadanya dan tidak merebut kepimpinannya, tidak benci terhadapnya dan tidak membangkang kepadanya baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kita ni kepada pemimpin, kepada Ustaz Ibit Liu ke, Ustaz mana ke, Ustaz apa sama ke, kita tak boleh bangkang sebab dia tu pemimpin kita ibaratnya secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyian. Itu kita punya tugas kepada pemimpin, kepada majikan, kepada mak bapak, kepada pemimpin kita. Kita tak boleh buat macam tu. Jadi bila kita buat macam tu, itu yang jadi fitnah kepada Ibit Liu tu. Kesian kat dia. Dia tu ibarat pemimpin kita di dalam adab dan ilmu kepada kita. Bila dia buat lagu tu, kita tengok, kita bangkang pula. Jadi bendanya jadi lagu tu. Dan juga kepada Ustaz Ibit Liu sendiri, minta cik harap lah jadi kita jangan tamak sangat. Kita jangan semua benda kita nak tunjuk. Tahu benda tu baik, tetapi apabila kita nak tunjuk sangat, maka orang mata lain yang melihat tu, mata ni yang mata evil lah, evil eye kita panggil kalau hampa belajar pasal ilmu evil eye, al-ain tu, inilah yang terjadi. Bila mata itu melihat sangat benda-benda yang begitu, maka mata itu di dalam hati akan berbentuk seperti mata yang akan membunuh kita. Jadi bila itu mata itu melihat melalui handphone, Facebook lah apa semua benda tu, mata tu akan sampai kepada kita dan dia akan memakan kita. Jadi macam itulah yang semua ni ada dalam Quran, semua ni ada dalam agama kita, hadis, sunnah sebagainya. Jadi kita kena hati-hati. Ya, macam aku duk bercakap ni pun aku takut, hati-hati juga. Orang akan ambil part ni saja, orang akan potong, bubuh pun dalam Facebook, part ni saja, kata aku kata ke orang ni macam tu. Susahlah macam ni dek, oi. Macam ni handphone sajalah yang kita perlukan dalam keadaan macam ni. Bukannya aku boleh pergi kat masjid ke, buat kelas kat bawah ke, bagi orang ramai nak dengar ke, apa semua nak catik ke. Tak boleh, kami kena guna melalui handphone ni sajalah nak beritahu ke hampa ilmu. Janganlah pula buat lagu tu, cek, tak baik. Bila hampa tak baik, hampa buat fitnah, hampa salah faham, hampa rekod yang sikit-sikit saja, hampa bubuh dalam Facebook, Instagram sebab hampa nak tengok berapa like, berapa view, berapa orang komen. Yalah, di luar sana yang tak suka aku ni berjuta-juta. Yang tak suka aku tu, yang tak suka Ibit Liu tu, yang tak suka ustaz-ustaz mana-mana tu, duk tunggu time sajalah nak cari geng. Nak cari geng, nak keluarlah hujah-hujah mereka supaya banyaklah mereka rasa puas hati sebab tak sukalah kat Rizaman ni, tak sukalah kat Ibit Liu ni. Duk tunggu time tu sajalah, tak sukalah kat Nilofa ni. Betul tak? Bila dapat benda yang sekelumit macam tu, inilah time yang mereka nak masuk. Oi, jom kita buat, jom. Seronoknya. Faham? Inilah yang dinamakan evil eye tu. Evil eye tu bukan saja mata-mata sakit dan sebagainya. Ini dia. Orang tengok tak suka dalam hati, dia akan pergi kepada orang tu.
walaupun kita tak type, tak komen, tak cemoh, dia akan pergi. Inilah dia yang kena tengah you dapat ni. Sampai ke balai polis lah. Tu dia. Bukit Aman berat tu. Bukannya balai polis di manakah, di simpang manakah. Faham? Kesian. Jangan, tolong. Aku pun kalau hampa tengok pun jangan duk puji sangat. Jangan duk kata, sebab evil eye tu dia pujian di dalam tu pun boleh sampai. Bukan kata kutukan, pujian pun boleh sampai. Sebab tu hampa kalau nak puji aku pun, hampa kena lapik dengan apa? Aku pun lupa dah. Dengan Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Aku yang kata pun aku kena kata, hampa bila puji pun kena lapik dengan betul. Kalau hampa tak lapik, pujian itu akan menyebabkan orang lain yang tak suka aku akan masuk dan kutuk aku. Faham? Wallahu alam, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Faham tak? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik. Niloufar tak main dekut ni, duk tengok lah. Dia duk rindu kat aku lah tu. Rindulah juga kat Hang Niloufar. Kita duk bergelak-gelak. Hang pun lama tak main rumah aku. Okey, aku faham. Macam kita ni semua memang nak buat kerja punya orang kan. Jadi bila tak ada benda nak buat apa segalanya tu, dia jadi bengong lah dalam rumah. Jadi tak apalah, aku pun sebab tu lah aku basuh anak-anak apa semua. Tak apalah, besok lah kita baca pasal anak-anak. Apa yang aku perasaan aku tentang anak-anak angkat aku, yang apa yang aku selalu berhambar kat mereka dan sebagainya. Esok insyaAllah kalau tak ada, aku ada panjang umur hidup lagi, Tuhan tak ambil roh aku besok, ya, aku akan ada lagi lah di live tazkirah kita pada bulan Ramadan ini. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada hampa, ya. Okey, minta tolong jangan ambil aku punya ambil aku punya ilmu ni sebagai satu benda yang akan menyalahkan aku balik. Okey, wallahu alam. Ini semua ilmu yang Allah bagi, rezeki yang Allah bagi, rezeki masa dan juga rezeki bercakap aku ini pun di saat ini, sejam yang lepas, adalah rezekinya milik Allah, yang datangnya juga daripada Allah. Jadi kalau hampa mengata, maksudnya hampa mengata Allah lah ni. Jangan kita mengata Allah, jangan kita fitnah Allah. InsyaAllah panjang umur. Semoga hari ni puasa hampa akan berjalan dengan lancar. Ya, semoga hari ni juga aku ada dan masa nak pumpang. Sebab apa aku nak pumpang pun, orang duk hantar lauk, aku nak masak macam mana? Takkan aku tak makan lauk tu. Bila aku makan lauk tu, aku ni jenis masak satu mata saya bulan puasa ni. Macam kemarin aku buat jugalah rendang asam, ikan nyok-nyok yang goreng kemarin punya yang tak habis, aku kerat doa. Tu pun sedap bukan main. Lebih sedap daripada lauk yang orang hantar tu. Sebab apa? Aku memang suka. Satu lauk satu, makan dengan nasi, minum air, lepas tu makan keropok sambil belajar, acar orang hantar. Sudahlah, dah tua-tua memang macam tu. Dia tak mau tengok satu penuh meja tu. Nak makan kuih, aku makan je biskut ayam daripada orang hantar. Terima kasih, acar sedap. Okay, Alhamdulillah. Jadi kalau insyaAllah tak nampak. Okey, jadi hampa duk baik, insyaAllah kita puasa dengan baik hari ni, ya. Semoga kita di bulan puasa ini diberi keberkatan yang lebih, yang lebih, supaya kita ini akan diangkat, ya, kemuliaan kita di padang mahsyar nanti, di alam barzah nanti, itu dunia kita yang seterusnya, di syurga itu dunia kita yang seterusnya, ya, insyaAllah ramai-ramai. Jadi duduklah baik-baik. Moga-moga kita akan jumpa. Assalamualaikum. Dah gelap sampailah ke terang ku punya bagi tazkirah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.